Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok penjelasan Kementerian Dalam Negeri yang sekarang ini, di mana Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan penangguhan ini boleh merujuk ke Mahkamah Persekutuan bagi menyemak semula keputusan Mahkamah Rayuan itu untuk keputusan terakhir. Jadi maknanya pihak kerajaan ada lagi ruang untuk memohon sekali lagi menyemak penangguhan ini. Jadi ini keputusan terakhir. Jadi wallahu a'lam bila tuan-tuan itu akan selesai di mahkamah. Jadi maknanya isu ini belum selesai. Belum selesai, dan dalam keputusan mahkamah yang dibuat, ini komen dia, Kementerian Dalam Negeri. Dia mengatakan hanya memberi keputusan kepada penggunaan kalimah Allah dalam daharat. Maksudnya dalam kitab perkataan Allah masih boleh digunakan. Itu jadi tuan-tuan sekalian, janganlah pula lepas ni kita macam timbul soalan, sekejap larang, sekejap tak larang, mana satu ini? Itu keadaan yang berlaku. Jadi nampak macam saya menyebelahi kementerian dia. Bukan begitu, saya cerita keadaannya dulu. Saya tak nak menyebelahi mana-mana, saya akan menyebelahi apa yang Allah Ta'ala mahu. Itu yang kita akan tengok nanti. Jadi artinya di sini, kalau kita tengok isu yang cuba dipertahankan oleh kerajaan itu kecil sahaja, iaitu isu menggunakan kalimah Allah dalam majalah untuk disiar, atas andaian mungkin kalau diberi kebenaran majalah ini disebar secara terbuka dan menimbulkan kekeliruan kepada orang-orang Islam yang biasa. Bagi yang cerdik pandai tak ada masalah, tapi budak-budak, tuan-tuan sekalian, kita tak nampak kekeliruan ini berlaku sekarang. Dia ambil masa 10 atau 20 tahun lagi. Yang ini kita akan buktikan dalam siri akan datang. Video, kalau tuan-tuan nak balik tengok video, tolong type dekat YouTube Save Maryam, SAVE-MARYAM. Tolong talik MARYM. Tolong balik tengok Save Maryam. Dia cerita betul-betul bagaimana pendekatan ini telah berjaya menukar ramai orang Islam, hampir 2 juta setahun yang keluar daripada agama Islam memeluk agama Kristian dengan pendekatan lunak ini. Jadi walaupun kita melihat ini isu politik atau ini isu apa, tapi pada hakikatnya pendekatan yang cuba diperbaharui oleh pihak gereja itu ada keuntungannya bagi mereka dalam menarik anak-anak muda yang kurang tarbiyah. Jadi kita pun tak boleh nak kata apa. Yang kita boleh buat ialah mengadakan perbincangan-perbincangan seperti ini agar anak-anak kita mendapat sumber ataupun sedikit pendedahan sebagai titik pemula untuk membuat pembacaan dan rujukan selanjutnya. Memang kita akui tuan-tuan, slot yang ada ini terbatas, tapi kita manfaatkan. Kemudian menteri ini mengatakan permintaan menteri dalam negeri yang merayu pada Mahkamah Persekutuan adalah untuk memberi hukuman kepada daharat. Maksudnya bukan kepada Bible, bukan kepada itu. Dia jawab macam ni sebab dia respon kepada seorang menteri dari Sabah. Dia kata kami tetap akan guna nama Allah dalam Injil walaupun mahkamah melarangnya. Jadi kalau kita nampak kenyataan itu pun macam tak jelas juga. Larangan mahkamah bukan larangan mutlak. Bukan larangan mutlak melarang sepenuhnya orang Kristian mengguna Bible. Sebab itu di Sarawak dan Sabah benda itu dibenarkan kerana dah lama dari dulu mereka guna. Dan di Semenanjung pun kalau mereka nak pakai Injil bahasa Melayu sekalipun dalam gereja mereka, benda itu dari sudut perlembagaan tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang dilarang hanya ini. Jadi ini kedudukan perkara yang kita perlu nampak. Baik tuan-tuan sekalian, untuk setakat itu itulah rentetannya sampai hari ini. Dan perkara yang kedua yang saya rasa kita boleh tengok, apa sikap orang Islam